Ada satu ketika Sheila kata dia sendiri pun rasa gerun, rasa jijik nak tengok rupa dia sendiri di cermin. Sebab rupa dia dah di muka dia sendiri pun ada naik bintik-bintik tersebut. Dan jika dipicit bintik itu dia keluar nanah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel SH Studio, seram tapi santai. Untuk kali ini SH Studio akan membawakan kepada anda kisah seorang gadis yang bernama Sheila, bukan nama sebenar, yang menderita akibat terkena sihir katak puru. Untuk mengetahui lebih lanjut cerita tersebut, sebelum itu jangan lupa subscribe dahulu channel ini. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sihir katak puru ini adalah satu sihir yang mana boleh menyebabkan kulit seseorang itu menggerutu seperti seekor katak puru, seperti kulit katak puru. Inilah yang terjadi kepada Sheila. Sheila ni adalah seorang wanita yang cantik, muda. Disebabkan kerana kecantikannya, dia menjadi kegilaan ramai pemuda-pemuda. Ramai yang cuba menagih cinta ataupun ramai yang jatuh cinta kepada Sheila, walaupun Sheila ni tak pernah ada perasaan ataupun niat untuk mencari pasangan ketika itu. Matlamat Sheila pada masa itu hanya satu, iaitu ingin menyambung pelajaran dan ingin membantu ataupun ingin mengubah nasib keluarganya yang susah. Itu saja matlamat dia. Dia belum terfikir pun untuk mencari pasangan hidup. Adik-beradik Sheila pun perlukan juga perhatian daripada Sheila. Jadi oleh sebab itu dia tak menyibukkan diri untuk berkahwin pada masa itu. Jadi banyaklah pinangan-pinangan yang datang terpaksa ditolak oleh Sheila dan keluarga beliau. Bukan sebab beliau tak nak kahwin, tapi disebabkan kalau kahwin, beliau takut nanti tidak dapat fokus untuk membantu keluarga. Itu sahaja. Ada seorang pemuda yang bernama Hisham, bukan nama sebenar. Hisham ni antara jejaka ataupun pemuda yang tergila-gilakan si Sheila ni. Akibat tergila-gilakan si Sheila ni, beliau dah 2 kali cuba melamar ataupun masuk meminang Sheila, tetapi Sheila tolak baik-baik. Bukannya Sheila ni tak menghargai pun keikhlasan si Hisham ni, tetapi disebabkan sikap tidak sabar Hisham ni menyebabkan Sheila rasa putus asa ataupun tawar hati untuk mengenali si Hisham dengan lebih dekat. Dah banyak kali Sheila cuba terangkan kepada Hisham agar mereka ni berkawan dahulu, mengenal hati budi dahulu. Tetapi Hisham ni dia tetap berdegil. Dia nak juga si Sheila tu menjadi isteri beliau dalam masa yang terdekat. Inilah yang menyebabkan si Sheila ni rasa tawar hati dengan Hisham. Tak dengar kata, tak boleh dibawa bincang. Menurut Sheila, Hisham ni seorang yang perwatakannya baik sebenarnya. Suka pergi masjid. Tetapi perangai Hisham ni sejak akhir-akhir selepas itu berubah. Disebabkan sampai di telinga Hisham yang si Sheila ni dah ada orang lain. Dah ada teman lelaki yang lain. Malah
si Hisham ni merasakan yang pinangan dia ditolak disebabkan ada orang ketiga dalam hubungan mereka, disebabkan ada teman baru ataupun teman lelaki baru. Disebabkan itu si Hisham ni dia berdendam dengan Sheila. Jadi tak tahu siapa yang bawa mulut sebenarnya, sehingga kecoh satu kampung yang Sheila ni dah ada teman lelaki lain. Inilah yang menyebabkan Hisham rasa diri dia tercabar, sehingga kan ada kawan-kawan si Hisham ni mengejek Hisham. Dia kata engkau tak dapat menawan hati si Sheila. Macam-macam lah ejekan daripada kawan-kawan. Inilah yang menyebabkan si Hisham rasa tercabar, sehingga kan Hisham ni menyimpan dendam kesumat dengan Sheila. Selepas 2 minggu kejadian kecoh tersebut, tiba-tiba si Sheila ni rasa tak sedap badan. Tiba-tiba tubuh dia ni, seluruh tubuh dia ni dinaiki oleh bintik-bintik yang berair dan gatal. Mula-mula dia ingatkan ini adalah demam campak biasa. Tetapi selepas daripada sebulan, keadaan itu tidak berubah, malah makin teruk pula jadinya. Ada satu ketika Sheila kata dia sendiri pun rasa gerun, rasa jijik nak tengok rupa dia sendiri di cermin. Sebab apa? Sebab rupa dia dah bukan di badan saja, di muka dia sendiri pun ada naik bintik-bintik tersebut, dan jika dipicit bintik itu dia keluar nanah. Sehingga kan si Sheila ni dah tak sanggup nak keluar rumah lagi. Bukan apa, sebab malu nak tunjukkan muka yang dulunya cantik tiba-tiba bertukar menjadi hodoh. Sheila ni dia rasa ada sesuatu yang tak kena pada diri dia. Sebab apa? Setiap malam, kalau waktu tengah malam, beliau akan terdengar bunyi suara katak ke atas bumbung rumah. Bukan suara saja, bunyi katak tu melompat sekali ke atas bumbung rumah. Bukan itu saja, beliau juga tak boleh nak tidur disebabkan kegatalan yang teramat sangat pada seluruh tubuh badan beliau. Jadi ibu bapa kepada Sheila ni bertekadlah nak bawa si Sheila ni bertemu dengan ustaz pengamal perubatan. Jadi ibu bapa si Sheila ni bawalah Sheila ni bertemu dengan seorang ustaz yang boleh mengubat penyakit beliau. Seperti yang Sheila jangka sendiri, ustaz tu cakap yang Sheila ni terkena buatan orang. Maksudnya Sheila ini telah disihir, dan yang paling terkejut, orang yang menyihir beliau itu adalah individu yang dekat dengan beliau. Sheila masa tu dia tak nak menuduhlah si Hisham, tetapi semasa Sheila sakit ni, si Hisham selalu hantar mesej kepada Sheila ni, bertanya kabarkan si Sheila lah. Tetapi Sheila tidak pernah membalasnya. Setelah sekian lama, Sheila istiqomah membuat rawatan dengan ustaz tersebut. Bintik-bintik yang menggerutu yang ada pada tubuh badan si Sheila ni semakin lama semakin berangsur pulih. Tetapi beliau masih lagi menderita kerana sihir tersebut. Ustaz tersebut bagi tahu yang proses rawatan ini memang akan memakan masa yang lama. Jadi kena teruskan membuat rawatan tersebut, kena istiqomah datang berubat. Dan dalam proses rawatan tersebut, kemungkinan si penghantar sihir tersebut akan cuba untuk menambah lagi kekuatan sihir tersebut bagi menyeksa Sheila. Jadi untuk mengelakkan sebarang fitnah ataupun sebarang rasa tidak puas hati, jadi si Sheila ni memutuskan untuk berpindah pergi ke rumah saudara dia, terletak jauh sedikit daripada pandangan orang-orang masyarakat kampung. Jadi di sana beliau cuba untuk fokus untuk pemulihan dan rawatan. Alhamdulillah, beliau berasa lebih tenang dan lama kelamaan beliau semakin pulih daripada sihir katak puru yang ditanggungnya.
Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ini untuk perempuan, untuk wanita-wanita yang di luar sana, berhati-hatilah anda dengan sesiapa pun, walaupun orang terdekat. Mungkin di mata kita, kita nampak orang tu baik, tetapi belum tentu baik di belakang kita. Jadi sentiasalah berhati-hati. Dan bagi yang si penghantar sihir ni, bertaubatlah. Walau macam mana pun kita tak suka orang, walau macam mana pun kita berdendam dengan orang, janganlah buat benda-benda yang mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejahat-jahat mana pun kita, janganlah sampai kita menganiaya orang lain. Ingat, hari ni kita buat orang, mungkin akan datang kita pula yang terkena. Cuba bayangkan kalau kita duduk di tempat Sheila, macam mana rasanya. Jadi untuk video kali ini saya rasa tamat di sini. Jadi sebelum tu jangan lupa subscribe dulu channel saya ini. Jangan lupa tekan butang loceng. Bagi anda yang ada kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram yang ingin dikongsikan, anda boleh berkongsi dengan saya. Sama ada anda letak cerita anda di ruangan komen ataupun anda email saya sendiri. Saya letak email di bawah ini. Okey, terima kasih saya ucapkan dan insya-Allah saya akan bacakan cerita-cerita anda jika ada. Dengan itu saya mengundur diri. Jangan lupa kita akan jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha.